Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana tu sambungan hikmah yang ke-9 kan? Ingat tak? Tanawwa'at ajnasul a'mal. Hikmah yang ke-10, al-a'malu suwarun. Semua situ tu dah. Baik. Al-hikmatul 'ashiratu al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. telah telah berkata ia, yakni musannif Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Artinya bermula segala amalan, segala kerjaan yang zahir, yang nyata itu. Nyata tu ada kala nyata kok sifat pendengar, seperti suara baca-bacaan,
suara cakapan. Ada kala nyata kok sifat pelihat. Nah, itu segala rupa bentuk. Nah, dengan kita solat ada rupa bentuk rakaat, sujud dan lain-lain. Segala amalan, segala kerjaan yang zahir itu dibandingnya seumpama segala rupa gambar yang berdiri. Rupa gambar yang berdiri, ataupun dengan kata lain, ataupun kerangka yang tertegak ia. Bagaimana patung? Rupa yang tertegak, ataupun kata satu lagi, orang sini cakap tak? Cokoh, cakap tak? Cokoh, cakap tak? Cakap juga? Tak? Pas cakap apa sini? Kalau duduk berdiri, orang tanya kata tu duduk berdiri cokoh. Congok panggil juga. Sini tak ada. Berdiri cokoh. Itu dia. Dia bukan, kalau kata berdiri saja tu berdiri cokoh. Tu. Dia kalau sebenarnya dia mari daripada Arab syakhs. Alam syakhs. Tu. Campur dengan Arab itu berdiri cokoh syakhs. Suatu yang tertentu seperti benda patung. Dia panggil apa? Diri saja kita. Tertegak panggil tak? Tu. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Sebab berdua tu. Atau kerangka yang tertegak. Bahaya tahu tu lah. Tu nak menyata kata amalan zahir. Kalau kata amalan ibadat umpama puasa, zakat, amalan harta, sedekah, beri kepada yang berkenaan, itu kalau nak banding macam rupa gambar saja. Rupa gambar. Sini kata gambar lah. Gambar. Kerana ra, kerana a di belakang gambar. Seperti rupa gambar yang berdiri ataupun seperti kerangka yang tertegak. Tu anak kata ini amalan zahir. Seperti pada apa? Pada keadaannya tiada hidup. Nak banding segitu wajah Sabah panggil. Ini kalau dengan isyarat dalam terjemahan tu nak menyatakan kalau mengaji ilmu balaghah. Al-a'malu kalau nahu panggil mubtada. Kalau dalam ilmu balaghah dia panggil musnad ilaih. Suwarun dalam ilmu nahu panggil khabar mubtada. Maka dalam ilmu balaghah panggil musnad. Kemudian di sini bercakap ni bentuk-bentuk perbandingan. Dia kena ada adat tasbih. Tapi adat tasbih dibuang. Kalau adat tasbih dia kata al-a'malu mithlu suwarin. Ada umpama mithlu. Ataupun dengan ringkah al-a'malu ka suwarin. Nak kita lagi. Maka dalam ibarat musannaf kita tu hazah adat tasbih. Seperti kata Zaidun asadun. Zaid itu ialah singa. Hak asalnya Zaid itu ialah seumpama singa. Nak banding Zaid itu dengan binatang singa. Tapi terlalu mubalaghah pada banding Zaid ialah singa. Buat perkataan seumpama. Panggil hazah adat tasbih. Pas seumpama pada apa? Maklum dia banding orang dengan singa tu nak banding pada apa? Pada
garang, orang tani panggil backing. Nah, fi syaja'ah, berani. Tu dibanding dengan harimau dengan singa. Zaid itu seumpama singa pada garangnya. Itu cukup. Kalau yang mengaji bab tasbih dia cukup 4 dia. Zaid itu musyabbah. Seumpama ada tasbih. Harimau ataupun singa musyabbah bih. Seumpama pada apa? Pada garang tu wajah syabah. Bila bercakap tinggal 2 aja. Zaid itu ialah singa. Itu panggil tasbih baligh. Kerana tak sebut musyabbah bih, bukan, tak sebut wajah syabah dan tak sebut adat tasbih. Macam susunnya kata-kata Syekh Ibnu Atha di sini. Al-a'malu panggil musyabbah. Suwarun musyabbah bih. Adat tasbih tak ada. Lalu kita isyarat dalam terjemah, bermula segala amalan kai. Amalan yazuhi itu seumpama, tu dia yang ada. Dia ada tasbih. Seumpama segala rupa. Sibuk Tuhan di sana. Ke mana? Ngajarnya. Seumpama segala rupa gambar yang berdiri. Atau ini buat satu arti lagi. Atau seumpama apa jadi gitu? Oi, masyhur lagu ni. Tak boleh. Kena kerak tu. Tak boleh, tak boleh. Ganggu. Sebab orang lain-lain gitu. Baik, nak ganggu dia lah. Ganggu. Seumpama pada apa tu? Wajah syabah. Seumpama pada keadaannya segala amalan zahir tu. Seumpama sudah. Seumpama pada keadaannya segala amalan yazuhi itu tiada hidup dan tiada sempurnanya. Nah, apa lagi? Kita contoh seperti solat, sembahyang, itu panggil amalan yang zuhir tu. Sebab kita dapat dengan mata kepala kelakuan seseorang yang sembahyang itu, rokoknya, berdirinya, rokoknya, yang kita nampak diri orang yang sembahyang, hal keadaan yang berkelakuan berdiri, rokok, sujud. Itu panggil amalan zuhir. Segala bacaan dia daripada takbirnya Allahu Akbar kita dengar, bacaan Fatihah dan lain-lain kita dengar. Paling kurang sembahyang tu sendiri mendengar. Itu panggil amalan zuhir. Maka amalan zuhir itu kena banding seperti rupa gambar saja. Gambar-gambar ada takat gambar ni kan? Nak minta takat gambar? Takat gambar. Bukan. Rupa dengan tuai asal tak? Rupa gambar. Tapi ada roh tak? Tak ada. Itu amalan zuhir kita ini dibanding seumpama rupa gambar yang berdiri. Suwarun jamak pada suratun, qaimatun ditakniskan kerana suwarun tu jamak. Suwarun qaimatun. Kerana seperti segala rupa gambar yang berdiri ataupun kerangka yang tertegak. Sebab tu seperti pada apa? Pada keadaannya tiada hidup dan tiada sempurnanya amalan zuhir itu serupa dengan gambar walaupun rupa bentuk tu elok.
sama ada gambar hak dilukis, diukir. Siapa orang bijak melukiskan gambar, oh elok, kadang-kadang elok lebih pada Tuhan sendiri. Hanya pandai ukir nah. Tapi elok apa roh ada tak? Tak ada. Begitu amalan zuhir. Nah, baca Quran, amalan zuhir, zuhir di lidah. Nah, begitulah segala kerja apa saja, maksud dalam kata seperti gambar. Baik, lepas tu nak hidup dia dengan apa? Dan bermula segala ruhnya wa arwahuha, dan bermula segala ruhnya, yakni segala nyawa bagi amalan, bagi kerjaan yang dengan dialah, dengan segala nyawalah hidupnya, hidup amalan. Itu apa nyawa dia? Iaitulah segala ruhnya tu, segala nyawa bagi amalan tu, iaitulah wujudu sirril ikhlasi fiha. Ada rahsia, sir, ada rahsia ikhlas. Ada rahsia ialah ikhlas. Boleh idhafah lil bayan. Nah, wujudu sirrin huwa al-ikhlasu. Kalau idhafah lil bayan dia gitu. Nah, ada rahsia ikhlas padanya, pada segala amalan yang zahir itu, barulah hidup. Nah, supaya gambar rupa patung tadi, bila Allah memasukkan roh, hidup seperti gemaga Adam kita dulu alaihi salam kan. Allah Ta'ala menjadikan Adam dengan keadaan kerangka. Beratus-ratus tahun dengan keadaan kerangka begitu. Sebelum Allah memasukkan rohnya, nyawanya dengan keadaan kerangka macam pantung lah. Nah, apabila Allah Ta'ala memasukkan rohnya, mulai hiduplah Adam, bergeraklah, boleh bercakap, boleh bangun, boleh apa. Dengan sebab ada roh. Begitu amalan zahir kalau tak ada ikhlas, seperti keraka gitulah. Ni kita reti di sini bahawa hak kita dak mengaji rukun syarat bagi nak sah puasa, tu rukun dia panggil zahir. Apa makna apa rukun puasa? Iaitu al-imsak, atau ittifaq, menahan. Apa rukun solat? Maklum, takbir. Hingga sampai akhir qiyam, baca Fatihah hingga akhir, kita maklum. Tu apa tu? Itu untuk nak jadikan diri solat tu kena ada yang tu. Tu panggil juzuk. Nak jadi satu kerangka, nak jadi satu gemaga. Kalau tak ada juzuk tak boleh jadi. Kena ada juzuk dulu. Lepas tu juzuk disangkut dengan syarat pula. Jadilah satu kerangka. Kita semaya ada rukun, ada syarat, jadi satu gemagan. Jadi satu kerangka semaya. Maka nak hidup dia kena masuk roh. Tak masuk roh tak hidup. Yang ni syarat bagi nak terima di sisi Allah, kena ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas, seperti kerangka yang tertegak itulah roh tak ada. Hak payah betul ikhlas tu. Tu maksud dia. Itulah kata segala amalan zahir itu dibanding seumpama kerangka, seumpama rupa gambar begitu saja. Roh dia nak hidup amalan tu apa? Roh dia nya ikhlas. Tu mana kata wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Hak tu hak payah tu. Hak tu hak sulit dia panggil sirri, rahsia. Kerana ikhlas ni bagi dalam. Kalau kita tahu saya buat dengan ikhlas, mulut cerita ya. Mulut cerita saya ikhlas, saya ikhlas hati. Lidah kata ikhlas duduk sini, bukan duduk di lidah kata saya ikhlas. Saya ikhlas, lidah kata ikhlas sungguh dalam. Itu merupakan rahsia. Hak itulah menghidupkan amalan. Itu dia
Baik, itu perkataan musannaf kita. Maka kita mai tengok huraian, yakni kahanna ia siapa tu? Musannaf, pengarang, iaitu Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu. Kahanna dengan ini perkataan, ini hikmah ni yang dia kata tadi tu, kerana apa? Kerana akan bahawasa segala amal, segala kerja kebaikan, segala kerja kebaikan. Hak ni duk misal dengan ibadat. Nah, segala kerja kebaikan, kerana kerja kita tu terbagi kepada yang baik dan yang tak baik. Baik tak baik kena betul lah dengan syariat. Apa dia Islam. Nah, bila sah cukup rukun dan syarat, apa yang kata sah, baik. Hak zuhir, hak batin pula dah. Hak batin tu hak tu halah tahunya. Nah, itu segala amal, segala kerja kebaikan yang zahir. Nak contoh dulu bayan seperti apa? Daripada sembahyang tu panggil bayan, bagi kata segala amal. Dari segi ibarat yang panggil bayan, min lil bayan, nak menyatakan apa segala amalnya kebaikan. Daripada sembahyang dan puasa, sebut dua ibadat, patut dan lain-lainnya lagi, banyak lagi tu. Itu khabar bahawasa mengaji ibarat akan bahawasa khabar dibanding akan dia segala amal kebaikan tu dibanding dengan rupa gambar ataupun kerangka bagi suatu yang tiada ada padanya. Pada suatu kerangka tidak ada padanya roh dan nyawa. Dan nyawa atas tafsir. Nah, roh dan nyawa. Mari dan nyawa nak tafsir makna roh. Dia asal kaedah bila sebut dan gitu apa yang al-'adfu lil mughayarah, kaedah ibarat. Nah, Zaid dan Umar itu orang lain. Nah, Zaid satu orang namanya Zaid dan Umar orang lain tu nama Umar. Tu asal kaedah je tu. Tiba-tiba sini roh dan nyawa lain kan ada. Tak. Mai dan nyawa nak tafsirkan roh tak apa, nyawa. Panggil atas tafsir. Jadi tidak lain taklah. Tu kaedah ibarat ni, uslub kita dia macam tu. Uslub kita ialah uslub hadis, uslub Quran. Bukan uslub majalah, bukan uslub surat khabar. Sebab tu kalau tak kerti kaedah yang nak baca tak boleh. Uslub yang ni cara faham halus dan sakut mana. Quran lagu tu lagi halus. Nah, baik. Yakni nak takrir sikit lagi, nak urai sikit lagi. Seumpama seperti dibanding pada pihak apa? Ni nak tafsir wajah sahabat. Kata dibandingkan segala amal kebaikan hak zahir itu dibanding dengan rupa gambar pada pihak, yakni pada pihak tiap-tiap daripada keduanya itu. Apa keduanya? Rupa gambar dan amal zahir itu. Tiap-tiap itu tiada hidup. Kita maklum sangatlah gambar tidak ada rupa, tidak ada roh, tak hidup. Nah, adapun hak dok panggil apa macam dalam TV tu ada bergerak gambar. Panggil gambar hidup ke? Panggil tak gambar hidup? Kau panggil gambar bergerak je? Panggil hidup? Panggil hidup juga. Anda majak tu. Tak ada. Ada kali kita buka je. Pengen gambar kerah. Gambar mati. Pengen gambar mati. Bila terpegerak bergerak. Gambar hidup. Walah hidup. Sungguh dia ada sifat hayat tu panggil hidup. Patut ada sifat hayat kalau TV tu. Tak ada. Ni pengen cakap tasbih lah tu. Tak kalau bergerak tu seperti gambar, seperti yang hidup. Melaka rekah kata gambar yang hidup. Gambar yang seperti hidup. Seperti yang hidup. Kerana tak kala bergerak seperti yang hidup. Hakikat bukan hidup. Sebab dia tak ada roh. Tak ada roh. Itu.
Betul kata bani sepa gambar. Kalau kata hidup gambar. Bukan ada roh dah. Itu semaya. Tunduk bengah rokok sujud. Bila tengok hukum fiqh, apa tu? Oh, rukun dia kena. Syarat dia cukup. Hukumnya sah. Sah hukumnya. Lepas tutup tak wajib. Tak wajib lah sembahyang sekali lagi. Puasa yang sah dah tak wajib atasnya qada. Kata sah dah tu. Tapi terima tak terima tengok roh ada ke tak. Nyawa ada ke tak. Roh tak ada tak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak payah dah, payah roh tu. Tu dia. Ini taufik daripada Allah sukulah. Nah, kita nak boleh ke sembahyang tu pun taufik dari Allah. Lepas tu nak dapat ikhlas pula tu pun taufik dari Allah. Baiklah. Itu seperti pada pihak tiap-tiap daripada keduanya itu tiada hidup dan tiada sempurna manfaatnya. Amal kebaikan yang zahir yang tidak ada roh itu. Lagi dan bahawa sehati, ini atas klik pada bahawa segala amal kebaikan. Undur balik. Kerana dengan ini perkataan akan bahawasa. Tu dan bahawasa atas balik pada bahawasa di atas tadi. Kerana dengan ini perkataan hikmat ni akan bahawasa hati yang ikhlas itu dibanding akan dia hati yang ikhlas dibanding dengan roh, dibanding dengan nyawa. Roh yang dengan dialah, dengan roh lah hidup oleh segala amal yang zahirnya. Yakni takrib dengan ada ikhlas itu diiktibar dan diterima akan dia akan amalan itu. Amalan yang ada roh, ada ikhlas diterima dan diiktibar. Iktibar ni maksud kita apa? Hak Arab jadi Melayu lah. Diiktibar. Melayu panggil apa? Dah. Iktibar kelimah Arab. Nak Melayu. Diiktibar. Orang tak iktibar dengan dia tu. Dia kata awak iktibar dengan dia. Apa iktibar? Tu. Ambil kira. Orang tak ambil kira dengan dia. Tu baca lah tu. Betul ulama yang muktabar. Ulama hanya dia ambil kira. Ulama tu banyak tak ambil kira. Tu dia. Ulama yang mu'tabari, ulama yang diambil kira, yang boleh dibuat kira. Bahasa ulama tak boleh buat kira. Walaupun duk pandang dia tak buat kira. Tu mana dia iktibar. Jadi banyak kita ambil kelimah-kelimah Arab jadi Melayu dah. Jadi dengan biasa gitu. Kita saling perhati renung bahasa kita. Maknanya amalan yang cukup rukun dan syarat sah. Pada hukum syariat zahir sah. Dia pada hukum bahagia zahir. Bahagia batin ada ikhlas ke tak? Tak ada ikhlas. Dibanding macam gambar. Dibanding macam rupa gambar yang tertegak. Tak hidup. Bila tak hidup, tak diiktibar di sisi Allah. Itu maknanya. Yakni dengan ada ikhlas itu diiktibar, diambil kira ataupun dibuat kira. Dibuat kira dengan dia. Yu'tabaru bih. Dibuat kira dengan dia dan diterimakan akan dia, yakni oleh Allah. Sahabat terima tak terima, siapa dia yang menerima? Kita terima, Allah tak terima, tak jadi. Kita tak terima pada Allah terima, jadi. Lalu tu fa'il tu maklum. Dan diterimakan akan dia, yakni terimakan oleh Allah. Bila ada ikhlas. Maka kerana itulah, kerana apa tu? Kerana ada ikhlas itu diiktibar dan diterima. Kerana itulah
orang yang beramal, orang yang bekerja akan suatu amalan, suatu kerjaan sama ada ibadat dan lain. Kerja beramal dengan taluk situ. Orang yang beramal dengan ketiada ikhlas padanya pada suatu amalan. Itu adalah ia terpanggil khabar. Orang yang beramal mubtada. Adalah ia orang yang beramal dengan tiada ikhlas itu banding seperti orang yang hadiah kepada raja, hadiah akan sahaya yang mati. Dia nak banding kita nampak. Supaya kita ambil sahaya yang mati pergi hadiah pada raja. Maksud adalah hormat ke raja ke menghina ke raja. Menghina. Tak sah kena boleh balas yang baik, kena azab pula yang tu. Orang nak hadiah kepada orang besar, tak nanti siapa ke raja. Pembesar, ketua, tok mengulu, tok gawa, pekat ketua lah maknanya. Orang terhormat. Kita nak hadiah bagi elok-elok kan. Tu dia. Hak kita hias. Ke hadiah kepada dia. Apa hadiah? Sahaya. Tapi hadiah tu rupa supaya nak hormat. Nak mulia. Tapi hadiah dengan sahaya yang mati. Orang payah maksud adalah menghina. Begitu kita sembahyang puasa. Tapi ikhlas tak ada. Macam bandingan seperti hadiah saya yang mati kepada raja. Itu bagi orang arif billah itu tulis itu. Nah, sebab tu bagi mereka itu dia tak bangga dengan amalan. Ya sudah dia amal, dia takut apa? Takut tak terima. La tahtammu biqillatil amal. Jangan kamu duka cita dengan sebab sedikit amal. Walakin tapi nak apa? Ihtammu apa dia? Bil qabul. Tapi menduka cita tentang terima tak terima hak tu. Betul sedikit dia Tuhan terima, ada salah sikit pun. Banyak kalau tak terima. Supaya kita menegur modal banyak, akhirnya tak laku perniagaan. Habislah banyak anak pun dia tak laku. Di bawah laku bagi sikit tapi laku. Laku mahal pula tu. Menambunglah dah. Itu ni maknanya duk tekan dalam medan hati. Nak tekan dalam medan hati panggil. Medan zahir ni alhamdulillah kita boleh mengekali di atas amal ibadat. Semoga-moga kita tidak tinggal dah. Tapi bab hati ni payah sikit. Lagi pula sulit dia tu. Kita buat boleh. Buat elok-elok depan dia boleh. Sebab orang tak tahu hati kita. Tapi Allah cukup tahu. Ini dia banding kata, kerana itulah orang yang beramal akan suatu amalan, orang yang kerja ke suatu kerjaan dengan tiada ikhlas padanya itu adalah ia seperti orang yang hadiah kepada raja, hadiah akan saya yang mati. Hal keadaan ia orang yang hadiah tu, dia yang menghendaki dan menututi dengan dia dengan hadiah tu akan balas pahala daripada raja. Walah hendak dia nak kebalas pahala. Tapi sebenarnya tak begitu. Dan tiadalah mustahak ia orang yang hadiah akan sahaya yang mati tadi. Tidaklah mustahak ia atas yang demikian itu hadiah tu. Malaikat apa yang berhak? Malaikat akan segala bagai daripada seksanya. Yang boleh kot tu. Dalam hadis sebut. Dalam hadis sebut tu, orang yang apa kerja tak ikhlas, sikit lagi akan tanya. Orang qari akan ditanya. Apa dia tu? Orang yang mengajar akan ditanya. Dan segala orang yang beribadat, apa segala kerja rupa agama akan ditanya. Bila tanya pakak mengaku, tak kata tak, aku tahu hatimu. Tu dah. Itulah. Itu makna katanya, ini pula lah kepada
kemaafan Allah. Kalau Allah maaf, selamatlah kita. Kalau tak maaf ke, dia tahu nak kata dak tak boleh. Nak kata dak tak boleh. Sebab itulah jalannya usaha kita supaya membersihkan hati. Ikhlas arti membersih, menyuci. Mari daripada khalasa, yakhlusu, khulusan, khalasan. Banyak arti. Khalas, orang Arab sebut sangat tu. Khalas. Apa khalas? Kalau dia buat apa-apa, sudah? Belum. Kalau belum tak tahu khalas kira. Sudah siap segala-gala. Khalas. Kalau dia buat masih ada sikit lagi, tak khalas lagi. Tengok itu dah menulis. Tanya, khalas? Tak jawab khalas. Lah. Sebab ada sikit lagi tak selesai. Ini betullah kita buat apa-apa hati tu bersih dah. Kalau ada sikit ya tak khalas. Allah, tu juga. Kita kenallah hati kita dah nyemari. Tu kita minta semoga Allah memberi taufik kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah. Tak ada payah. Illa ma rahimah Rabbi. Malaikat barang yang sayang kasih akhirnya oleh Tuhan, tak ada apalah tu. Ini apa yang kata cara dia lagu tu. Ini maksud musannaf nak jaga kata amal wala banyak manapun dibanding macam rupa gambar itu saja. Roh nak menghidupkan dia ialah ikhlas. Bila buat dengan tidak ada ikhlas, ibarat gambar yang tidak ada roh, tidak ada nyawa. Itu maksud dia. Demikianlah klik pada huraian di atas pada kata yakni kehendak dengan ini perkataan. Demikianlah ini huraian telah berkata akan dia oleh Syekh Asy-Syurnubi rahimahullahu ta'ala. Semua terjemah tu sudah sebut belaka di awal kitab. Kita nak ambil daripada syarah Syekh Abdul Majid Asy-Syurnubi. Dan bermula yang dikehendaki dengan katanya musannaf kata ikhlas itu apa pula tu? Kamu musannaf kata saat ni wujudu sirril ikhlasi. Dikehendaki dengan kata musannaf ikhlas itu ialah semata-mata ikhlas. Apa pula yang ayat sini? Yang ini nak menyata pula kata ikhlas tu banyak martabat pula. Jadi hak musannaf kata we ada ikhlas. Belalah martabat rendah pun tak apa asal ada ikhlas. Ayat murad dengan ikhlas itu mutlaqul ikhlas. Semata-mata ikhlas. Yang melengkapi ia semata-mata ikhlas tu akan segala bagai. Dia baca bagian segala bagai, segala macam dan segala martabatnya, segala martabat ikhlas. Arti ikhlas dia banyak martabat pula, banyak kelas, banyak darajat pula. Tapi murad sininya we ada ikhlas je. Tu murad kata semata-mata ikhlas yang melengkapi segala bagai dan segala martabat ikhlas. Sebab apa? Kerana bahwasanya ikhlas itu berlainan ia. Ikhlas tu dia berlainan. Berlainan ikhlas dengan sebab berlainan segala diri orang. Hati seorang tak sama. Supaya kita nak banding rupa juga. Rupa tak sama. Walaupun kita sama orang Melayu, tak sama rupa. Kadang-kadang kita kata anak kita semua 10 orang anak, tak sama semua rupa. Daripada ibu bapa yang satu pasangan anak 10 orang tak serupa rupa. Warna kulit pun tak serupa kadang-kadang. Tu nak banding rupa. Tak serupa. Begitu. Kalau rupa semaya sama-sama 4 rakaat, tapi batin hati tak serupa, tak sama. Dia nak menyata gitu. Kerana ikhlas itu berlainan ia dengan sebab berlainan segala diri orang.
dan segala makamnya. Segala makam hatilah. Hati dia ada makam, dia ada pangkat-pangkat. Kalau hak litah mari hak belum tetap, dia panggil hal. Bila tetap dan kemah, panggil makom. Makom fana, makom baqa. Dia banyak pula dalam istilah tasawuf tu. Tu kata tak sama. Segala makamnya. Seperti barang yang telah berkata oleh syarah Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi rahimahullah ta'ala. Dia kata dalam syarah dia begini: bermula ikhlas bagi tiap